Saya Zunar. Saya adalah kartunis politik. Saya telah melukis kartun selama 20 tahun untuk negara saya, Malaysia. Ini adalah watak-watak penting dalam arena politik Malaysia. Ini kartun pasal tahap rasuah di Malaysia. Tahap rasuah di Malaysia. Di mana rasuah di Malaysia ini bermula dari atas dan ke bawah. Jadi saya lukis satu kartun. Kartun ini menunjukkan ini pegawai kerajaan. Apabila soalan ditanya kepada pegawai kerajaan, kenapa mereka mengambil rasuah? Ya, jawab mereka cuma ambil sikit saja. Menteri ambil lagi banyak. Dan apabila ditanya soalan yang sama kepada menteri, menteri kata, kami ambil sedikit saja. Perdana Menteri ambil lagi banyak. Dan apabila soalan yang sama ditanyakan kepada Perdana Menteri, dia berkata, saya ambil sedikit saja. Isteri saya ambil lagi banyak. So, this kartun ini ada satu realiti sebenarnya untuk menunjukkan inilah rasuah di Malaysia. Inilah tahap rasuah di Malaysia. Kenapa kita tidak dapat menyelesaikan masalah rasuah? Karena dia bermula di atas. Mesej saya adalah memberi informasi melalui kartun untuk menyedarkan rakyat Malaysia bahawa kerajaan yang sedang memerintah kita adalah kerajaan zalim dan rasuah. Saya sebagai individu dan sebagai kartunis, saya begitu tegas dalam pendirian saya bahawa kita, apabila kita melihat kezaliman, kita wajib bangun melawan. Kartun Zunar, dia ada matlamat, dia ada tujuan. Dia bukan hiburan semata-mata. Dia lucu, ya, tapi bukan lucu kosong. Lucu dia datang daripada puns. Saya suka sebab dia banyak pakai puns. Maknanya dia main kata-kata. Tapi di sebalik kelucuan tu ada tujuan lain. Saya rasa kartun adalah satu bentuk seni yang sangat istimewa. Sebab dia pendek, dia padat dan dia lucu. Dan jadi dia senang nak sampai kepada sasaran dia, kepada target. Jadi sebagai medium untuk sampaikan maksud, dia sangat-sangat berkesan. Jadi mungkin sebab itulah kerajaan takut dengan kartun. Sebab kartun tu macam bulet. Sekali you dah tembak, tak boleh berhenti. Dan dia akan merebar. Jadi kartun tu adalah pentinglah sebagai bentuk seni untuk menyampaikan maksud pelukis. Why pinch when you can punch? Kenapa cubit kalau kita boleh tumbuk? So dengan cara menumbuk, barulah sasaran kita akan mengena. Dan sekiranya sasaran kita kena, barulah karya-karya kita dapat menggugat sasaran. He tells very contemporary political stories in this country, and I love to read his comics. Insightful. So I think it helps a lot of people who aren't concerned about the subjects at hand to understand them, rather than hard news or opinion pieces which are difficult to digest. We need more people like him in this country. Freedom of expression is very important. When you look at the newspaper, maybe let's say Chinese newspaper, you can see cartoonists drawing about what happened in overseas, but they don't dare to write to have cartoons about local political scenes. This is very ironic and very bizarre. Karya-karya saya tidak dibenarkan untuk disiar di dalam media arus perdana karena mereka dikuasai oleh kerajaan. Ini adalah gedung kartun. Gedung kartun yang mana
mereka datang ke ofis saya dan merampas 500 naskah Gunung Kartini dan kemudian dia diharamkan bersama dengan Perak Darul Kartun. Ini buku yang paling laku cakap ini, cetak selama 3-4 kali dan juga diharamkan dan sekarang ini juga dalam khidmat. Saya sebutkan kerajaan persekutuan sebagai kerajaan yang zalim dan korup. Ya. Untuk zalim dan korup ini, kerajaan itu harus menguasai Putrajaya. Kerajaan yang tidak jadi kerajaan persekutuan di Malaysia tidak akan mampu zalim dan korup. Saya jelaskan ya. Contohnya zalim ini adalah penggubalan undang-undang drakonian yang zalim, yang bertujuan menyekat orang rakyat untuk bersuara, yang bertujuan untuk mengayakan para kroni dan memiskinkan rakyat. Undang-undang tanah contohnya dicipta, diluluskan. Begitu juga undang-undang seperti ISA, ya, walaupun sudah tidak ada tetapi pernah ada. OSA contohnya, Akta Rahsia Rasmi, Akta Hasutan dan sebagainya, Akta Mesin Cetak dan Penerbitan. Ini hanya mampu dilakukan sekiranya mereka berjaya, sesebuah parti itu berjaya menguasai kerajaan persekutuan. Karya-karya saya mula mendapat kekangan undang-undang, iaitu Akta Mesin Cetak dan Penerbitan contohnya pernah digunakan terhadap saya. Akta Hasutan juga digunakan untuk mengekang karya-karya saya, dan seterusnya dilakukan bukan saja terhadap saya, terhadap kilang yang mencetak buku saya dan juga terhadap mereka-mereka kedai-kedai, tuan punya kedai yang menjual buku saya. Begitu juga penerbit juga dikenakan tindakan. Saya terpaksa menangguh percetakan sehingga beberapa bulan kerana tidak ada kilang cetak yang berani mencetak buku-buku saya. Jadi sebagai jalan penyelesaian, saya terpaksa mengambil langkah menghitamkan nama mereka di dalam halaman buku saya. Ini terpaksa dilakukan untuk melindungi mereka walaupun ia salah di segi undang-undang. Kerajaan takut pada kartun Zunar. Takut kerana Zunar merungkai apa permasalahan, apakah skandal yang telah sedang kerajaan Malaysia buat. Saya melihat karya kartunis Zunar sebenarnya memberi satu kesan yang besar terhadap politik di Malaysia kini. Ini dapat kita lihat apabila boleh dikatakan semua karya-karya beliau telah diharamkan. Malah beliau sendiri sudah beberapa kali turun ke mahkamah apabila buku-buku beliau dikatakan menghasut, dan kartunis Zunar sendiri pernah dibawa ke 7 balai hanya kerana sebuah buku yang belum dilancarkan dan belum pun berada di pasaran. Jadi ketakutan kerajaan terhadap karya-karya beliau membuktikan dengan apa yang telah kerajaan ambil tindakan terhadap beliau. I would say it's very spot on, and it's very brave of him to draw and to criticize the government. Memang kita tahu pendirian Zunar dan dalam kartun dia memang jelas. What you see is what you get. You tengok kartun dia, you memang tahu orangnya macam tu. Dia bukan hipokrit. Dia zahirkan dalam kartun apa yang dia fikir. Oh, hold on. I thought cartoon's job is to make people laugh. Yeah, laugh, but that's just normal cartoon. But political cartoon is to be watchdog, to criticize the government, to check and balance. That's a political cartoon talks about. So, but when we do that, people treat the government treat us like an enemy.
So it's But you see, you're attacking them. How can they not? Are you surprised that they have attacked you? Attacking them because they all the corruption did by them. Okay, but are you surprised that they have now attacked you? If the prime ministers or any minister want to file a civil suit against me, fine, that's a fair. But to use a crime is different. Crime is something that they shouldn't be you shouldn't handle the cartoon that way. Ini Mahathir ya. Mahathir ni hidungnya lagi besar daripada badannya. Ini adalah Rosmah Mansur sekarang ni rambutnya lagi besar daripada badannya. Ya, Rosmah ni kadang-kadang breastnya pun juga besar ya. Tapi ini bukan penghinaan terhadap individu ya. Ini adalah satu objek dalam lukisan kartun yang kita panggil exaggeration. Itu dilebih-lebihkan untuk tujuan orang ketawa. Jadi kalau saya lukis Mahathir ini mukanya betul handsome macam potret, seorang tidak ketawa. Jadi itu tidak menepati ciri-ciri sesuatu kartun politik. Jadi kartun politik ini harus begitu, dibesarkan. Ada juga orang tanya ya, kenapa macam contohnya dulu ramai orang bertanya kenapa saya lukis hidung Mahathir ini makin besar. Kan saya pun tidak ada jawapan untuk ni ya, kenapa dia besar secara mesejnya tidak ada jawapan. Tapi di Amerika itu ada satu kartun politik, ada satu kartun yang watak kartun yang popular namanya Pinocchio. Jadi Pinocchio ini setiap kali dia berbohong hidungnya menjadi panjang. Jadi saya kata ya ini hidungnya jadi besar setiap kali dia berbohong. Saya menggunakan kaedah homework yang begitu panjang. Artinya pertama, saya akan kumpul maklumat dari berbagai sumber. Itu langkah pertama. Selepas maklumat ini dikumpul, saya akan mengambil pendirian terhadap isu ini. Dan ketiga, selepas pendirian diambil, baru saya fikir tentang bagaimana nak mencari jenaka tentang ini. Dan paling penting saya ingin tekankan di sini bahawa apabila saya sudah mengambil satu pendirian, jenaka yang saya nak hasilkan dalam kartun ini tidak boleh berlawanan dengan pendirian saya. Jadi ia mesti selari dengan pendirian saya. Ada ketikanya saya sudah dapat jenaka, tetapi saya dapati ia tidak menepati pendirian saya tidak gunakan itu. How can I be neutral? Even my pen has a stand. Sejak dulu pun Daumier dia kutuk raja dalam kartun dia dan memang berkesan sangat. Di Eropah, kartunis sebagai artis dia ada idea. Sama ada disokong kerajaan ataupun tidak, tak penting, dua-dua ada. Tapi dua-dua ada idea dan idea keluar dalam kartun dia. Jadi orang hormat pada itu. Dulu masa era 30-an, 40-an, kartun-kartun politik ni banyak berunsurkan propaganda anti pada penjajahan dan juga anti pada Japanese. Dan era tu kembali selepas reformasi di mana Kartunis Zona menggambarkan senario yang sama. Mana Kartunis Zona ni more on satu karya yang signifikan, yang banyak impact besar pada masyarakat di Malaysia lah, especially government, supaya sedar tentang kebangkitan balik kartun politik macam era 30-an 40-an dulu. Okay, inilah contoh lukisan saya. Dia tengok ini lah. Isu ni adalah isu Altantuya dan Skopin ya, yang merupakan subjek penting dalam lukisan saya. Jadi saya buat satu poster. Poster macam filem-filem cowboy, ada poster Wanted dan Reward ya. Wanted ini yang dikendaki oleh the French Court, Mahkamah Perancis, iaitu wajah orang ni lah ya, saya tak boleh sebut namanya ada di sini, dan menggunakan visual ya, berbaju belang dan sebagainya. Rewardnya juga cincin. Ini menggabungkan semua isu dalam satu lukisan. This government is actually a cartoon government. To
government. That means the government of the cartoon, by the cartoon, for the cartoon. Dakwat pun, pen saya pun ada stand. Apakah pula kita manusia? Cartoon harusnya jadi satu media komunikasi yang berkesan. Tetapi di Malaysia tidak begitu dipergunakan. I'm happy, my cares have flown away a new day with nothing in the way, and darling, let's dance together till morning. And you're so graceful, and me, a clown disgraceful. We are a perfect match, you can see. There's no one as happy as I am. I feel like a king in old Siam. So bring on the light, fantastic, I'll show you if you should ask it. And darling, let's dance together till morning. Pada 24 September 2010, 10 pegawai polis menyerbu pejabat saya di Kuala Lumpur. Ketika itu, saya baru menerbitkan buku terbaru saya bertajuk Cartoonophobia. Mereka merampas buku, mereka merampas lukisan dan mereka menggari saya. Mereka memberitahu saya ditangkap di bawah akta hasutan kerana buku baru saya itu mengandungi unsur-unsur hasutan. Pada masa yang sama, sekumpulan lagi polis menyerbu kilang percetakan dan juga penerbit buku tersebut. Saya kemudian dibawa dengan kereta polis menjelajah 7 balai polis di Kuala Lumpur dan Selangor sebelum mereka menangkap saya dan melokapkan saya di balai polis Sepang. Tangan saya digari selama 8 jam. Keesokan hari, saya dibawa ke mahkamah kerana polis mahu mendapatkan perintah reman 7 hari untuk menahan saya. Tetapi mahkamah mengarahkan saya dibebaskan kerana saya menyatakan pada hakim bahawa tidak ada alasan untuk polis menangkap saya kerana buku ini belum lagi berada di pasaran. By Junah's arrest on the 24th of September and the way they arrested him, detained him overnight and confiscated the books, that very oppressive action did a lot of damage to Malaysia's reputation overseas and in the country. It showed again the oppressive use of the Sedition Act and the Printing Presses and Publication Act. I think it again showed us why these acts one day have to go. They have to be removed, repealed. If Malaysians are to enjoy true freedom of expression. As long as these laws are around, there'll be more Junahs, there'll be more cases like this because these laws give the authorities too much power. Cabaran-cabaran ini adalah satu cabaran yang bagi saya tidak lihat ini sebagai cabaran. Saya lihat ini sebagai risiko. Artinya, apabila saya melangkah menjadi seorang kartunis politik dan saya tahu yang saya lawan ini adalah kerajaan yang zalim dan risikonya ini, undang-undang ini digunakan sebagai risiko dan saya bersedia melawan ini. Saya bersedia melawan ini kerana saya tidak mau jadikan ini cabaran yang mengekang kemajuan saya. Artinya, dalam arti kata yang lain, undang-undang yang digunakan oleh kerajaan ini tidak akan dapat menghentikan saya daripada terus melukis. Tetap melukis yang sama, malah ia akan menguatkan saya. Menguatkan semangat saya untuk terus melaksanakan agenda saya, iaitu berjuang melalui kartun.